Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini saya ajar awak tentang penyata kedudukan kewangan tanpa pelarasan. Okey, tadi saya dah ajar murid-murid yang bersemuka. Okey, cara nak merekod akaun perdagangan. Okey, kat sini akaun perdagangan dan untung rugi, tapi saya ajar awak macam mana nak buat akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan adalah untuk mengenal pasti dan untuk kita nak dapatkan macam mana nak dapatkan untung atau rugi kasar secara kasar. Di mana bila secara kasar ni kita tak kira lagi hasil dan belanja. Okey, so kita hanya secara kasar di mana melibatkan belian dan jualan. Okey. Item-item yang kita nak masukkan ke dalam akaun perdagangan ini adalah yang kita ambil daripada imbangan duga. Okey, imbangan duga yang saya ajar minggu lepas. Okey, macam mana nak dapat imbangan duga? Okey, apa dia imbangan duga? Imbangan duga adalah senarai baki debit dan baki kredit. Okey, baki bawah. Okey, yang kita ambil daripada baki bawah daripada ledger. Okey, so ini format dia. Nak dapatkan untung atau rugi kasar adalah jualan bersih mesti tolak dengan kos jualan. Okey, formatnya mesti ada dua bentuk. Bentuk T dan bentuk penyata. Okey, ni bentuk T, ada debit, ada kredit dan satu lagi ada bentuk penyata. Okey, kalau bentuk penyata dia tak ada debit dan kredit. Kalau bentuk T dia ada debit dan kredit, dia mesti lajur RM ni ada dua lajur sahaja. Okey. Tugasan awak salin format ni. Okey, nanti kita biasakan untuk menjawab soalan berdasarkan format ini. Okey, salin dulu format penyata dan bentuk T. Untuk SPM lebih kepada format penyata. Okey, mesti ada lajur 1, lajur 2, lajur 3. Okey, kalau tengok kat sini ada jualan, tolak dengan pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih. Okey, ini adalah satu kotak, ni adalah satu kumpulan. Okey, ni adalah satu kumpulan. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan kos jualan. Okey, jualan bersih nanti kita akan tolak dengan jumlah kos jualan. Untuk dapatkan kos jualan, dia ada dia punya item dia, kriteria dia. Okey, kalau tengok kat sini, okey, jualan tolak dengan pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih mesti tulis di lajur yang terakhir sekali, lajur yang ketiga. Okey, kemudian kita akan tolak dengan kos jualan. Okey, apa yang ada dalam kos jualan? Inventory awal. Inventory awal kita letakkan di lajur yang kedua. Okey, lajur yang pertama adalah belian. Okey, geng-geng belian. Okey, belian mesti tolak dengan pulangan belian, kita akan dapat belian bersih. Kemudian dah dapat belian bersih, kita akan tambah semua anak-anak belian ni. Okey, anak-anak belian. Okey, kita akan tambah semua anak-anak belian dan saya panggil dia short formkan dia sebagai Audi. Okey, A-U-D-I. Okey, kereta Audi. So, tapi dalam peperiksaan awak tak boleh nak tulis short form. Nanti tak dapat markah. Mesti tulis nama penuh. So, Audi itu bergantung kepada perkataan angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Okey, belian bersih tambah dengan Audi ni, kita akan dapat kos belian. So, dekat sini, kat lajur ni, okey, yang X ni tak ada nama kan? So, awak tulis dengan pensel, tuliskan kos belian. Okey. Kemudian, dah dapat kos belian, inventory awal. Okey, awak gariskan kat sini. Okey, gariskan ni, tambah. Okey, inventory awal, tambah dengan kos belian, awak akan dapat kos barang untuk dijual. Kos barang dijual ini, saya short formkan dia sebagai KBDJ. Okey, kos barang untuk dijual.
kemudian kos barang untuk dijual kita akan tolakkan dengan inventory akhir dan kemudian kita akan dapat kos jualan. Okey, dah dapat kos jualan. Okey, jualan bersih kita akan tolakkan dengan kos jualan, kita akan dapat untung atau rugi kasar. Kalau jualan bersih tolak dengan kos jualan dapat positif untung. Kalau jualan bersih tolak dengan kos jualan dapat negatif, kita akan dapat rugi. Okey, itu je yang saya ajar tadi masa bersemuka. Okey, kemudian murid-murid pun dah buat latihan. Okey, soalan 1. Okey, muka surat. Okey, muka surat 247. Okey, buat soalan ni. Okey, biasakan dengan format, biasakan tulis banyak kali format penyata dan kemudian masukkan item-item ini ke dalam penyata tersebut, akaun perdagangan. Okey. Kemudian soalan 2 tak perlu buat, teruskan dengan soalan 3 dan soalan 4. Kalau tengok kepada soalan 3 ni, okey, hanya yang pilih yang berkaitan dengan akaun perdagangan sahaja. Contohnya, okey, kalau tengok kat sini jualan ada melibatkan akaun perdagangan. Okey, insurans tak ada sebab dia tak nyatakan insurans atas belian atau insurans sahaja. Okey, kalau dia insurans atas belian baru kita boleh klasifikasikan dia ke dalam akaun perdagangan. So insurans ni tak perlu masukkan ke dalam akaun perdagangan. Inventory awal ada, inventory akhir ada, belian ada, pulangan jualan ada. Komisen, gaji, faedah atas simpanan, kadar bayaran, belanja, sewa, angkutan keluar ini tidak terlibat dengan akaun perdagangan. Okey, yang terlibat akaun perdagangan sikit saja. Okey, dan terus masukkan ke dalam format tersebut. Okey, soalan 4 pun sama. Okey, untuk soalan 4 kat sini, okey, kalau tengok kat sini modal tak terlibat. Inventory pada 1 Ogos itu adalah inventory awal. Okey, dia akan masuk dalam akaun perdagangan. Alatan pejabat, kenderaan, okey, tak ada. Belian dan jualan. Belian 41,000, jualan 86,200. Pulangan kat sini, pulangan debit dan pulangan kredit. Pulangan debit ini adalah pulangan jualan. Okey, pulangan kredit ini adalah pulangan belian. Okey, ambilan tak terlibat, diskaun tidak, gaji tak, bank, tunai, periklanan, insurans, ABT, ABB, kadar bayaran tak terlibat. Yang terlibat adalah angkutan masuk. Okey, angkutan keluar tidak, belanja am tidak, komisen pun tidak. Okey, kita tengok maklumat tambahan. Inventory pada 31 Julai 2016 bernilai 5,700 pada harga kos dan 8,960 pada harga pasaran. So, ini adalah inventory akhir. Okey, inventory akhir, kita nak pilih yang mana satu antara dua nilai ni. Okey, kita akan ambil nilai yang paling rendah. Maksudnya 5,700 ini yang kita perlu masukkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, setakat itu sahaja untuk minggu ni. InsyaAllah pada minggu depan saya akan bagi latihan yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.